Kalaulah diandaikan saya pemunya kepada alam semesta ni, saya pemunya kepada alam semesta ni, dan kalau kita lihat gambaran yang Rasulullah bagi antara arasy Allah, kerajaan Allah dengan bumi ni umpama apa? Sebentuk cincin yang berada di padang yang luas. Tu perumpamaan. Padang tu takut spesifik sangat, jadi kita buat stadium lah. Ini tak termasuk hadis Nabi kan, takut hang tukar jadi takwil jadi stadium pula aku yang kena ni. Tak ada kena-mengena. Abang nak bagi senang faham, kalau satu stadium tu cincin ni letak pada bulatan sepak mula tengah padang tu, kan ada bulatan sepak mula, letak cincin ni, kita pun duduk di podium utama. Besar mana nampak cincin? Tak nampak apa, maksudnya kecil sangat. Kalaulah saya tuan punya kepada stadium tu, andaikan hak duduk bergaduh dalam cincin duduk di sepak mula tu, saya duduk lagu ni je. Tak ada kerja lain mereka ni. Kita duduk besar atas stadium, kita punya stadium. Kita duduk gelap, orang hak duduk dalam cincin tu, aku paling hebat dengar suara mereka ni. Aku hebat sekali, aku kaya sekali. Kita duduk sini. Hampa tak kenal aku lagi siapa. Aku pemilik stadium tu. Hang duduk dalam sepak mula baru. Kalaulah boleh diandaikan demikian. Nabi naik ke atas, meninggalkan semuanya. Sebab apa pun saja, bila kita terima anugerah, kita terima daripada Allah, segala hak susah, hak sedih sebelum ni, dia akan jadi hilang lagu tu saja. Tuan-tuan perhatilah, kita susah berjaga malam, susah jaga anak, susah hantar tuition, susah hantar pergi sekolah, memang susah-susah, kejap masa, kejap duit apa. Last kali kalau anak bagi tahu, bapak saya dapat 10A, apa perasaan? Tu hak ringkas-ringkas. Rasa berbaloi, rasa tak ada dah hak penat dulu, hak aku pergi hantar, hak habis duit, anak 10A hilang. Tu baru hak simple, kecil. Ni nak tinggalkan bumi tempat hambatan tu, naik nak terima satu benda yang lebih besar. Kerana proses Isra' dan Mi'raj ni untuk menghiburkan hati Nabi. Nabi sedih, tahun tu tahun Amul Huzn. Isteri kesayangan meninggal, bapa saudara yang selama ni jadi protect security keselamatan Nabi meninggal. Cuba dakwah di Taif, terima ke tolak? Tolak, tuan-tuan. Baling batu. Rasulullah menerima bukan setakat kecederaan fizikal, kecederaan emosi. Fizikal kena baling dengan batu, fizikal kaki berdarah. Emosi, kita nak bagi benda baik pada orang, orang tak mau. Kita nak cakap benda betul pada orang, orang tolak. Kita nak cakap benda hak dan kebenaran, diremeh-remehkan, diperli, dicaci maki. Cedera tak emosi? Cedera. Fizikal cedera, emosi cedera. Kematian isteri, emosi. Kematian pak saudara, emosi. Inilah waktu Rasulullah nak menghiburkan Nabi. Cuba tuan-tuan buat bandingan macam ni ya. Saya suka berfikir, kalaulah konteks penggunaan buraq tadi, kalau ikut keperluan, mana baik ketika Isra' atau ketika hijrah diberi buraq pada Nabi? Saya buat perbandingan fikir macam ni. Ketika Isra' Nabi tak ada ancaman bunuh, cuma Nabi sedih saja. Bunuh tak. Tapi ketika hijrah ada tak ancaman bunuh pada Nabi? Ancaman bunuh. Rumah Nabi dilingkung 50 orang, keluar saja perang. Kena bersembunyi-sembunyi, duduk dalam gua, orang hantar makan, kena duduk 3 hari berjalan, kena upah Yahudi pergi sana. Kalau otak kita lah, agak-agak penggunaan buraq ni baik Isra' ke baik hijrah? Kalau kita otak saya lah, tuan-tuan mungkin fikir lagu ni, otak saya, baik hijrah lah. Orang nak bunuh, ni duduk rumah dia, naik buraq sampai Madinah, settle. Otak kita nak abah. Tapi Rasulullah hanya digunakan dalam Isra'. Hijrah guna tak? Tak. Nak menuntut apa? Keikhlasan dalam perjuangan. Nak menuntut nyawa, menuntut harta, menuntut pengorbanan. Harta tinggal, nyawa dalam 2 lagi. Kalau tertangkap, kalau kena berikat, duduk pula dalam 2. Orang hantar makan, hantar minum, tak ada lampu, tak ada apa. Semata-mata hanya Allah lah yang menjaga Rasulullah dan sahabat dia. Kalau kita otak kita. Tapi poin yang terakhir, lebih dah 3 minit ni, tak apa.
keharmonian dan keselarasan antara alam langit dan alam bumi. Ini poin paling penting. Apa pun dalam hidup, kalau kita nak bahagia, kita nakkan keharmonian, kita nakkan keamanan, kita nakkan keselesaan, harus diselaraskan perintah alam atas dengan konteks practicality di alam bumi. Select salah satu, tuan-tuan, yang benda yang tuan-tuan cari tak akan dicapai. Nak cari tenang tak dapat, nak cari bahagia tak dapat, nak cari keamanan tak dapat. Keselarasan, contoh kita kata, alam atas memerintahkan kita solat, kita di bumi buat sungguh solat, dapatlah apa yang Tuhan nak. Alam atas perintahkan puasa, kita puasa, insya-Allah dapat apa yang kita nak, sebab diselaraskan. Tapi kalau Allah suruh solat, kita hari-hari tak semayang. Allah suruh puasa, bulan Ramadan tak tahu ke mana. Allah suruh berkahwin, kita berzina hari-hari. Allah suruh minum halal, arak kita togok hari-hari. Adakah kebahagiaan yang kita dapat? Kebahagiaan palsu ya, buat-buat seronok. Tapi dalam tu tak akan ada benda tu kalau kita tak selaraskan. Itulah sebab kenapa hari ini dengan sistem yang ada kita tak capai ketenangan yang hakiki, kerana kita tak selaraskan antara atas dengan di bumi. Analogi yang paling mudah macam ni, kalau tuan-tuan beli laptop atau komputer baru, biasanya kita akan bubuh apa? Nak bagi operation tu, OS dia kan, sistem operation system dia tu, apa nama dia software tu? Microsoft. Memang dia dibuat kena bubuh Microsoft. Hak asli, hak sebenar, bukan hak duplicate, bukan hak tiru-tiru, bukan hak copy paste, bukan hak pirate, bukan hak jual tepi jalan. Bubuh hak asli, insya-Allah. Nisbah kata hak ni pun manusia buat, tapi nak kata bubuh hak asli, dia punya operasi TikTok, dia punya operasi cun. Type A keluar A, type B keluar C, type C keluar C, gambar okey, main game puas hati. Tapi kalaulah software, aku beli hak RM5 tepi jalan, nama apa? Microsoft juga, bubuh hak tu. Nasib baik, okey. Nasib tak baik, tekan A keluar apa? Tekan A keluar D. Apa cikai sangat ni? Tekan A keluar D, tekan Z keluar B. Tengok bila hak pirate. Game hak gambar elok-elok, orang tu jadi rupa lain dah sebab crash. Tak best ni lagu ni, kereta dah jadi lori ni. Sebab dia dah jadi berbalang-balang macam-macam. Mungkin hang, mungkin apa, sebab pirate. Jadi dia punya operation tu tak berjalan dengan baik. Sebab software dia tu. Software dia apa? Al-Quran. Software dia apa? Sunnah. Tak amal Al-Quran, tak amal sunnah dengan mengambil sistem lain atas nama sekular ke, atas nama liberal ke, atas nama pluralisme ke, atas nama nazisme ke, atas nama komunisme ke. Hak ni yang jadi tak ada ketenangan dan bermasalah. Sebab kita sedang menjadi apa? Sedang menjadi Tuhan-Tuhan baru. Kita menuhankan benda-benda tadi, menggantikan yang original, menggantikan yang sebenar. Kita cuba mencari kepuasan, ketenangan, try buat sekular, tenang sekejap, tak jadi. Ni tak puas hati, dia buat liberal, tak puas hati juga. Ni dia buat komunis, tak puas hati juga. Feminis, tak puas hati juga. Lepas tu kau dia pih apa semua, puas hati ke tak puas hati? Lah sekali semua tak puas hati. Lepas tu di mana kedamaian, ketenangan sebenar, kecuali dengan software dia. Selaraskanlah keharmonian alam langit dan alam bumi, nescaya selesai masalah. Ni kena letak sungguh-sungguh. Yang kita jadi bermasalah sebab tak selaraskan benda ni dengan betul. Kita tak mau pakai pun software yang Allah bagi. Kita nak hak manusia sama jenis macam kita yang buat, yang atur. Faham-fahamlah. Itu sisi tersirat. Sisi hak tersurat sungguh 9.38 saya kena berhenti, tak boleh buat apa lah tu. Saya pun tak sarapan malam ni. Satgi nak sarapan. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Mudah-mudahan. Jadi saya terpaksa stop di sini.
Mungkin kita boleh ambil beberapa ibrah pelajaran daripada perspektif yang berbeza. Mudah-mudahan adanya kebaikan untuk diri saya yang berbicara, dan seterusnya mudah-mudahan ada kebaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian sepanjang perbahasan kita pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.